Bismillahirrahmanirrahim. Majlis kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara dengan tajuk Tadabbur Surah Al-Baqarah. Majlis ini anjuran Gema Nur Iman di bawah pimpinan yang berusaha pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan semua barisan ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Bagi memulakan majlis dengan rendah hati, saya memohon jasa baik Ustaz untuk memimpin umul kitab dan kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solehin dan kedua bapa kita, keluarga kita dan seterusnya semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Mat Nazri bin Haji Mustaqim dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Jaga-jaga Ustaz, kan katak tu lompat kan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Tersambung pada ayat wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kisah yang ini hanya terdapat dalam Quran. Kisah yang ini Harut dan Marut ni hanya terdapat dalam Quran dan tidak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. So apa maksudnya? Apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babylon, di negeri Babil. So apa yang berlaku? Ini adalah bentuk kesamaran ketiga. Kesamaran ketiga bagi orang-orang Yahudi. Mereka menyangka yang mengajar sihir itu adalah malaikat. Kan semalam kita tahu daripada awal yang mengajar sihir ialah syaitan. Syaitan guru kepada sihir. Tapi orang Yahudi, mereka menyangka yang mengajar sihir tu malaikat. Maka bolehlah untuk diamalkan malaikat kot yang ajar. So siapa malaikat yang ajar ni? Mereka kata, Harut dan Marut. So malaikat yang dimaksudkan tu adalah Harut dan Marut. Dan ya, Harut dan Marut tu betul itu adalah malaikat. Tetapi ada kisah karut berkaitan dengan Harut dan Marut ni. Kisah karut, Harut, Marut. Kononnya orang Yahudi kata malaikat-malaikat tersebut turun ke dunia sebab nak jadi manusia. Malaikat tu turun ke dunia sebab nak dia tengok manusia. Manusia boleh pilih itu, boleh pilih ini. Ada nafsu itu, ada nafsu ini. Kami pun nak jadi macam tu lah. Maka dia minta pada Tuhan, pada Allah untuk jadi macam manusia. Allah jadikan dia manusia dan turun ke dunia. Sebab malaikat Harut dan Marut ni, mereka hairan. Sebelum tu mereka hairan, kenapa manusia boleh kufur kepada Allah. Oleh itu, Allah beri mereka nafsu dan diturunkan ke dunia untuk hidup sebagai manusia biasa. Namun, selepas mereka diturunkan, mereka diuji dengan maksiat dan mereka telah menjadi sesat. Itu kisah yang banyak diceritakan, berlegar dalam masyarakat. Dan itu adalah kisah karut. Karut, tak betul cerita tu. Itu agakkan manusia je. Itu cerita orang yang tak tahu. Itu agakkan manusia. Sedangkan kisah sebenar Harut dan Marut ni
dua malaikat, Allah perintah mereka turun untuk ajar manusia tentang sihir. Ustaz, bukan tadi syaitan ke yang ajar manusia tentang sihir? Ya, betul. Syaitan yang ajar manusia tentang sihir. Tapi dua malaikat ini ajar manusia mana satu amalan sihir, yang mana yang tidak. Mana satu yang sihir, mana satu yang bukan sihir. Sebab waktu tu manusia telah jauh, telah lama diajar sihir oleh syaitan. Lalu dua malaikat ni tugasnya nak membetulkan balik manusia. Sebab kalau tidak diajar, manusia akan cenderung nak tahu pasal sihir je. So malaikat ni turun nak ajar membezakan amalan yang ini sihir, amalan yang ini bukan sihir. Instead of Allah utuskan Nabi, Allah utuskan dua malaikat untuk ajar manusia tentang nak membasmi sihir. Ada ulama tabi'in, Qatadah dan Ibn Shihab Az-Zuhri, mereka sebutkan Harut dan Marut adalah malaikat. Mereka turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia. So mereka datangkan pembatas, datangkan syariat, mengajar, bagi tahu manusia mana sihir, mana yang tidak, mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat. Supaya mereka berhenti untuk tidak lagi mengamalkan sihir. Sebab selepas itu akan datang nabi-nabi selepas itu akan buat perkara macam sihir, nampak macam sihir, tapi dia bukan sihir dan itu merupakan mukjizat. Maka masyarakat, manusia perlu diajar dulu untuk membezakannya. So Allah hantar Harut dan Marut untuk ajar manusia supaya mereka tidak keliru antara sihir dan mukjizat. Allah sebut Babil. Babil ni mana? Babylon. Babylon tu apa? Sekarang ni Iraq. Iraq tu Babylon. Dan pada zaman itu ramai yang mengamalkan sihir kerana mereka percaya kepada benda-benda seperti itu. Dan mereka percaya benda itulah, sihir itulah yang boleh membantu mereka. Dan Babylon, Iraq, tempat yang paling banyak amalan sihir dilakukan, lalu Allah hantar dua malaikat ni ke situ. Ada satu hadis berkaitan dengan Babylon. Ada satu hadis berkaitan dengan Babylon yang menyatakan dia merupakan salah satu tempat yang dilaknat. Bayangkan tuan-puan, Iraq menjadi tempat yang dilaknat. Tu Babylon tu. Bahawa Ali radhiyallahu anhu melewati Babylonia. Dia lalu dekat Babylon sewaktu dalam sebuah perjalanan. Kemudian seorang muazzin mengumandangkan azan solat asar. Waktu dia azan tu, Ali dah keluar dari tempat tu, dah keluar dari negeri tersebut. So dia perintahkan seseorang untuk azan, lalu mereka melaksanakan solat. Setelah solat dia berkata, sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk melaksanakan solat di kubur. Dan melarangku juga untuk melaksanakan solat di negeri Babylonia. Kerana negeri ini terlaknat.
Maklumat tentang Iraq. Akan tetapi status hadis ini dhaif. Status hadis ini dhaif. So boleh jadi dia dilaknat atau tak, itu tak tahu. Tapi status hadis ni dhaif lah. Dhaif. So mereka rasa, penduduk situ rasa dengan sihirlah dapat selesaikan masalah mereka. Ternyata apa yang mereka sangka itu adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Kenapa? Syaitan kata Nabi Sulaiman tu boleh dapat kerajaan yang besar macam tu dengan pelbagai kelebihan yang lain sebab baginda ada ilmu sihir. Yelah, boleh berjalan dengan angin, boleh buat itu, buat ini, singgah sana dialih ikut suka hati dia. Nabi Sulaiman tu, itu sihir lah tu. Sedangkan turun ayat ini nak bagi tahu tak. Nabi Sulaiman, dia tidak ajar sihir dan dia tidak tahu tentang sihir. Satu Allah turunkan dua malaikat ini untuk ajar manusia apa beza sihir dengan mukjizat, dengan yang bukan sihir. Dan dalam ayat ini jelas tidak disebut bahawa yang diturunkan kepada dua malaikat itu adalah sihir. Tak. Jadi mungkin apa yang diajar kepada mereka bukan sihir. Perkataan sihir hanya disandarkan kepada syaitan tetapi tidak kepada dua malaikat ini. Dan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Langsung tak ada perkataan sihir berkaitan dengan dua malaikat. Gitu. Dan ada satu lagi pendapat yang berbeza dengan apa yang kita jelaskan tadi. Dan pendapat ini macam ni. Tengok macam mana orang baca Quran, ulama-ulama tafsir baca Quran dan mereka dapat conclusion berbeza. Dia kata, dua malaikat yang dimaksudkan untuk mengajar manusia ni adalah Jibril dan Mikail. Sedangkan nama Harut dan Marut adalah nama dua manusia yang diajar sihir oleh syaitan. Macam mana tu? Okey, penafsiran ni menggunakan kaedah terjemahan berlainan. So terjemahan bagi ayat ni, untuk penafsiran kedua, terjemahan bagi ayat ni macam ni. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan sewaktu kerajaan Sulaiman, iaitu berupa ilmu sihir. Sedangkan Nabi Sulaiman tidak kufur. Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Tidak pula Allah turunkan ilmu sihir kepada dua malaikat. Hanya syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia di Babylon, iaitu Harut dan Marut. Macam tu dibaca. Kan, wa ma unzila 'alal malakaini, Allah tidak ajarkan kepada dua malaikat ilmu sihir ni, tak. Tapi walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bi Babila Harut wa Marut. Macam tu. Hebat betul lah ulama-ulama ni. So pendapat kedua kata Harut dan Marut ni manusia di Babylon yang diajar sihir. Namun yang kita selalu dengar adalah Harut dan Marut nama dua malaikat yang Allah turunkan untuk mengajar manusia. So yang paling betul yang mana satu? Pendapat pertama ke pendapat kedua?
kita katakan Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Lah Ustaz, macam mana tu? Kami nak tahu. Harut Marut ni malaikat ke ataupun manusia? Kami nak tahu. Kita katakan Allah lebih tahu. Kalau kita kata Harut dan Marut tu malaikat pun boleh. Kalau kita kata Harut dan Marut tu manusia pun boleh. Tapi dengan pengetahuan itu, adakah iman kita bertambah? Tidak kan? So dia termasuk dalam perkara yang mubah. Harus dia untuk kita tahu dia ni manusia ke malaikat. Yang penting pengajarannya bahawa sihir itu diajar oleh syaitan dan membawa kepada kekufuran. Itu paling penting berbanding nak tahu dia ni malaikat ke tak. Itu cara kita tengok dan ambil manfaat dari Quran. Okey. So oleh kerana masyarakat pada waktu itu tidak percaya, tidak beriman dengan Allah, maka Allah uji mereka dengan menurunkan Harut dan Marut. So kita tertanya-tanya macam mana malaikat berinteraksi dengan manusia? Kan? Cara interaksi dengan manusia waktu itu dan dua malaikat tu kita tak tahu. Kan? Dan sebagaimana para nabi diberikan mukjizat untuk membuktikan kerasulan mereka, tentulah para malaikat juga perlu pembuktian yang mereka adalah malaikat. Dan dua malaikat tu mengajar manusia waktu tu tentang beza antara mukjizat dan sihir. Yang keduanya berbeza dari sudut sifat dan keadaan orang yang mengamalkan. Lalu kalau betul malaikat tu mengajar, macam mana dia nak bagi tahu yang dia malaikat? Macam mana interaksi mereka tu? Itu kalau kita berpegang pada pendapat pertama. Kan susah tu. Tapi kalau kita lihat pendapat kedua tadi, Harut dan Marut ni manusia, diajar oleh syaitan ilmu sihir, lalu turun malaikat untuk membetulkan semula. Pun sama juga macam mana Jibril nak ajar manusia betulkan balik keadaan manusia. Dia akan timbul banyak persoalan. Sebab tu soalan-soalan semacam ini dalam ilmu tafsir, dia akan ada perbahasan yang panjang berjela. Panjang berjela sehingga kadang-kadang perbahasan tu tak ada kaitan pun dengan kehidupan kita. So kalau saya, tak apalah, I reserve my case, I skip this. Saya tak nak baca panjang-panjang macam tu sebab dia tak menambah pun apa-apa untuk saya. Saya tahu pun dia tak bawa apa-apa manfaat untuk kehidupan. Sekadar, okey aku tahu. Itu je. Tuan-puan, berilmu bukan bermaksud dia dapat petunjuk. Orang yang banyak ilmu tidak bermaksud dia banyak petunjuk. Tak. Kita boleh hafal buku, kitab, ensiklopedia beratus jilid. Kan kalau dulu kan ada ensiklopedia apa nama dia tu? Britania. Britania. Ensiklopedia Britania. Dulu beli harga ribu-ribu, 3,000. Dapat ratusan jilid. Memenuhkan rak dekat rumah. Dibacanya tidak. Tapi katalah kita berjaya habis baca semua tu. So apa kesan pada hidup kita? Tak ada apa. Kan, for display only. Kesan paling ketara, kita boleh bawa sembang lah. Pergi beraya, kau tahu tak, aku pernah baca fakta tentang begini dan begini. Bawa sembang itu je lah. Adakah semakin mendekatkan kita dengan Tuhan?
meningkatkan keimanan kita, semakin kita rajin beribadah? Tak juga. So, ilmu dan hidayah, ilmu dan petunjuk, dia dua perkara berbeza. Boleh jadi orang tu sangat berilmu tapi tak pernah solat pun. Kan? Ha. So, perbahasan Harut dan Marut ni sangat panjang. Sangat panjang. So, ada baiknya kita stop dulu kat situ. Kita stop dulu kat situ, takut pening. Takut pening. Ha. Malah yang kes mereka dihukum oleh Allah tu pun diulas dalam tafsir. Apa kesalahan yang mereka buat. Yang itu kita tak mau tahu lah. Kenapa perlu tahu kesalahan orang lain untuk kita bincang. Sedangkan kita pun tak tahu perkara sebenar. So, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Dan tidaklah dua malaikat itu mengajar satu orang pun. Maksudnya dua malaikat ini sangat jujur dengan ilmu mereka. Sebelum mereka mengajar, mereka beritahu pada manusia, beri peringatan pada manusia yang datang belajar dengan mereka. Tujuan mereka datang bukan nak menyesatkan dengan terus mengamalkan sihir. Tujuan mereka datang untuk mengajar, untuk membetulkan. Soalan yang timbul ialah, kenapa bukan Rasul yang diutuskan? Kenapa sampai perlu turun malaikat? Bukankah untuk mengajar manusia ini tugas Rasul? Kan? Kenapa malaikat yang turun? So dia ada dua cara untuk kita lihat. Pertama, tujuan sekarang adalah untuk bezakan mukjizat yang ditunjuk oleh Rasul dan bezanya dengan sihir. So kalau Rasul yang terangkan, orang-orang akan rasa sebab engkau Rasul, engkau memang bias pada mukjizat engkau. Maka Allah turunkan pihak ketiga untuk menunjukkan perbezaan tu. Kan? Kita penjual kowe, lalu kita datang ke rumah orang untuk bagi tahu, cik, air yang cik minum ni tak selamat. Ni ada air kowe ni, selamat. Air kowe ni, air penapis ni begini. Salah satu penapisnya kowe yang terbaik dalam pasaran. Lalu orang tu tengok, engkau ejen kowe, memanglah engkau benangkan kowe engkau. Tapi cuba bayangkan, orang ketiga datang, tuan ni tak selamat, ni air tak bertapis. Eloknya minum air bertapis. Malaysia ni belum ada lagi teknologi boleh terus minum air daripada paip. Semuanya bertapis. Semuanya kena tapis dulu. So awak siapa? Saya orang luar. Awak pengguna kowe? Bukan. Awak pengguna koko? Bukan. Tapi saya kaji. Saya tahu benda ni semua. Itu yang saya cadangkan kalau cik nak, selain daripada kowe ada kuku. Dia buat perbandingan perbezaan dan dia adalah pihak ketiga yang tak ada kaitan dengan dunia tu. So Allah turunkan malaikat untuk membezakan, mengajar manusia beza antara mukjizat dan sihir. Itu jawapan pertama. Kedua, sewaktu mengajar perbezaan antara sihir dan mukjizat, ialah sebagai guru, dia perlu tunjuk contoh-contoh apa yang disebut sihir tu. Kan? Perlu datangan contoh sihir tu macam mana? Mukjizat tu macam mana?
So untuk tunjuk contoh yang tak baik, Allah tak nak Rasul yang mengajar contoh tak baik pada manusia. Sebab Allah nak para Nabi dan Rasul ni kekal bersih dari sebarang perbuatan salah. Seperti mana setiap Nabi dan Rasul terpelihara dari sebarang amalan syirik dari kecil. Dan para Nabi dan Rasul, mereka datang mengajak manusia, bagi tahu amalan sihir itu kufur, tapi mereka tidak diberikan dengan tugas bagi contoh. Tak. Berbeza dengan malaikat. Sebab malaikat tugasnya untuk melaksanakan pengurusan perjalanan alam, sama ada benda tu baik ataupun buruk. Contoh, malaikat yang bawa rezeki, malaikat yang sama juga bawa azab. Dia menjalankan perintah Tuhan. Kan malaikat Israfil dia bawa angin. Angin ni bawa rezeki. Tapi kita pernah dengar juga peristiwa negara dibadai oleh angin puting beliung, angin taufan. Siapa yang bawa? Malaikat Israfil yang sama. Gitu. Tu maha suci Allah, maha bijaksana Allah melakukan tindakan-tindakan semacam ini. Allah nak bersihkan Rasul daripada sebarang bentuk perkara yang tak patut dilakukan oleh Rasul, kekal maksum, kekal clean untuk jadi contoh pada manusia. Sebaliknya untuk datangkan contoh-contoh sihir, contoh-contoh mukjizat yang paling layak untuk tunjuk ialah malaikat. Hui, tak tergambar kita. Tak tergambar. Dan kita patut berterima kasih kepada para ulama terdahulu yang mereka berfikir apa logiknya tindakan-tindakan yang dibuat, pernyataan-pernyataan yang kita baca dari Quran. Setakat kita baca sekali lalu macam tu, kita tu anggap, okay, ini dua malaikat ajar manusia tentang beza sihir dengan mukjizat, that's it. Tapi kenapa malaikat? Kenapa bukan Rasul? Kenapa Rasul tak tunjuk? Kenapa malaikat yang kena tunjuk? Begitu. Alasan-alasan tu yang penting. Itu yang meningkatkan iman. Bila kita dah tahu, maka kita semakin takjub, semakin kagum dengan tindakan-tindakan dan keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gunanya tadabbur. Meningkatkan semula iman dan rasa takjub kita pada Allah. Okay. Kemudian hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. So malaikat itu diutuskan kan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk mengujimu, oleh itu janganlah engkau menjadi orang yang kafir. Apa maksudnya? Harut Marut. Cuba kita tengok apa yang Harut Marut buat. Dua malaikat ni buat. Setiap kali ada orang datang belajar dengan mereka, Harut dan Marut akan ingatkan manusia itu bahawa mereka datang sebagai ujian dari Allah. Setiap kali nak belajar, Harut dan Marut akan ingatkan, ini semua adalah ujian dari Allah. Maka kerana itu, perlu berhati-hati kalau nak belajar. Mereka ajar tentang sihir tu untuk tujuan pengecaman saja, kenal. Bukan untuk dibuat, kenal. Oh, ini sihir. Untuk kenal, bukan untuk buat.
Ditunjukkan ilmu sihir tu bukan untuk dibuat pengecaman. Bukannya nak suruh mereka amalkan. Tak. Untuk kenal. Bila dah kenal, senanglah nak differentiate. Dan nak kenal sihir ni senang je sebenarnya. Mana-mana amalan. Kalau ada seru menyeru kepada selain Allah, itu sihir. Mana-mana amalan yang tidak dikaitkan dengan Allah, itu sihir. Jampi, serapah, yang tak ada sebut nama Allah, itu sihir. Lalu malaikat kata, fala takfur, jangan sampai kamu kufur. Kami beri nasihat pada manusia supaya jangan menjadi kufur dengan mengamalkan sihir itu. Dan kalau syaitan mengajar, syaitan ada kata jangan kufur, tak. Syaitan galakkan, terus belajar lagi, terus. Yahudi pula keliru. Mereka kata malaikatlah yang ajar sihir. Malaikatlah yang ajar sihir. Pada mereka, kalau malaikat yang ajar sihir, mana mungkin sihir ni boleh jadi ajaran yang salah? Suatu bila semalam kita sebut tentang Zainis, menyembah syaitan, Zainis, pengamal sihir. Bagi mereka, sihir ni tak salah sebab yang ajar malaikat. Nampak tak kepincangan? Bila dia dapat ilmu yang salah, dia akan membentuk cara berfikir dan bertindak yang tak betul. Bila dia kata, tak salah aku amalkan sihir sebab malaikat yang ajar. Sedangkan Quran turun, clarify benda ni. Bukan malaikat yang ajar, syaitan yang ajar. Tapi kalau cakap dengan Yahudi, dia percaya ke? Dia tak nak mengaku. Sebab dia dah selesa dengan apa yang ada. Begitu. So pada mereka, kalau malaikat yang ajar, tak mungkin salah. Maka Allah turunkan ayat ni untuk jelaskan bahawa dua malaikat itu mengajar sihir untuk suruh manusia tidak beramal dengan sihir. Sebagai pengecaman mana sihir dan mana tidak. Kan macam seorang hakim dekat mahkamah, mereka akan from time to time akan pergi berkursus untuk belajar bagaimana idea-idea orang-orang yang mencuri, merompak, apa alasan yang selalu digunakan, bukan supaya hakim tu nanti keluar boleh jadi perompak pencuri, tak. Supaya nanti senang mereka nak jatuhkan hukuman kepada orang-orang pencuri, perompak ni sebab tahu modus operandi ni macam mana. Cara dia berfikir macam mana. Cara dia menjawab macam mana. So untuk hakim ni dia perlu tahu teknik-teknik, taktik-taktik tu supaya dia boleh jatuhkan hukuman yang betul. Dan sihir adalah perbuatan dosa besar. Nabi pernah mengingatkan, jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa dosa-dosa tu? Nabi bagi tahu, menyekutukan Allah, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang, dan tuduh orang lain berzina. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Makan harta anak yatim dosa besar, lari dari perang dosa besar, dan tuduh wanita lain dengan tuduhan zina, qazaf, dosa besar. Tapi cuba tengok ketujuh-tujuh ni tuan-puan. Dalam masyarakat kita sekarang, adakah mereka merasakan ini
adalah dosa yang besar dan berat. Makan riba. Berapa ramai yang masih terlibat dengan keuangan konvensional? Kan? Jual beli emas yang tak patut syariah. Makan riba. Makan harta anak yatim. Berapa ramai yang terlibat dengan makan harta anak yatim ni? Berebut harta, nafikan hak orang lain. Keluar paper, keluar surat khabar. Itu dosa besar tu. Berapa ramai yang rasa benda ni serius dan kritikal? Dan termasuk sihir. Sihir jatuh nombor 2. Satu, ulama sepakat bagi siapa-siapa sekarang ni yang belajar sihir, mengajar serta mempraktikannya haram. Kita tak ada kepentingan nak belajar sihir. Tak ada. Tapi bagi hakim, ya. Dia perlu tahu. Ini kesan-kesan sihir. Sebab orang yang kena sihir bila dibawa ke mahkamah, kalau hakim tak tahu benda tu sihir, dia tak boleh jatuhkan hukuman. Sebab bagi dia, ini di luar bidang kuasa, saya tak tahu apa-apa tentang ni. Tapi kalau dia tahu, cara sihir boleh dibuktikan ke orang tu kena busung, boleh dibuktikan, tak boleh. Gitu. So, fayata'allamuna minhuma. Maka manusia pun belajar sihir dari kedua malaikat tu. Namun, malangnya ada juga manusia yang belajar sihir dan mereka amalkan walaupun telah dilarang. Apa antara yang mereka belajar? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Antara sihir ini tuan-puan boleh pecah belah antara satu orang dengan pasangannya. Sihir ini boleh jadikan pasangan suami isteri bercerai-berai. Dengan sihir dapat pisahkan hubungan suami isteri. Sama ada yang disihir tu isteri ataupun yang disihir suami. Kalau disihir isteri, isteri akan minta cerai dari suami. Dan tuan-puan tahu tak? Tahu tak? Tentang isu perceraian ni. Itu hari saya berborak dengan orang rumah. Dan dia bagi komen panjang tentang isu perceraian. Sangat panjang. Okey. Dia punya isu macam ni. Saya timbulkan tentang Sol dengan Puteri Sarah. Saya kata Allah sangat tak suka kalau kita bercerai. Dah kahwin, cerai. Allah sangat tak suka. Tapi cuba tengok komen netizen. Mereka sangat menggerakkan, cerailah. Ada satu hadis Nabi SAW tentang benda ni. Dari Jabir. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Iblis meletakkan singgasananya atas air. Iblis, dia buat dia punya singgasana atas air. Dekat laut, atas air. Kemudian dia utus bala tentera dia. Dia utus syaitan-syaitannya, pergi buat kerja korang. Maka yang paling dekat dengan iblis, adalah paling kuat, paling besar fitnah dia. Paling besar impak daripada manusia. Yang paling dekat dengan iblis, paling besar, paling kuat.
So datanglah salah seorang dari dia punya tentera. Datang salah seorang syaitan, jumpa dengan iblis. Aku telah melakukan begini dan begitu. So iblis kata, engkau tak guna. Kau tak buat apa pun. Datang seorang lagi. Aku tidak tinggalkan orang yang aku goda. Sehingga aku berupaya memisahkan antara dia dan isterinya. Maka iblis datang dekat dengan syaitan tu dan kata, engkau hebat. Sungguh hebat syaitan seperti engkau. Tuan-puan, iblis sangat berbangga dengan syaitan yang dapat memisahkan antara suami dan isteri. Ui, dia separuh je lah. Sekejap. Saya copy lagi sedikit. Iblis sangat berbangga. Kalau setakat, saya dah berjaya buat dia minum arak. Kau tak buat apa pun. Oh, saya berjaya buat dia berzina. Kau tak ada buat apa pun. Tu kecil. Tapi tak kala datang syaitan yang kata, aku berjaya pisahkan dia dan suami dia. Pisah bukan semata-mata cerai. Pisah boleh jadi gaduh. Pisah boleh jadi tak bercakap. Pisah boleh jadi tak bertegur. Pisah boleh jadi rumah sama tapi buat hal masing-masing. Iblis kata, engkau hebat. Sungguh hebat syaitan seperti engkau. Tuan-puan, satu hubungan suami isteri ni, dia perlu kekal erat. Kekal erat. Sebagaimana kukuhnya O2. Kan? Macam air tu kan? H2O air kan? O2 apa? Udara. Bagaimana eratnya oksigen O2. Seperti mana kita perlu pada oksigen, begitulah ikatan antara pasangan tu. Perlu erat. Gitu. Dan ada sihir yang boleh digunakan untuk memisahkan suami isteri. Bahaya tak? Ui, bahaya. Sangat bahaya. Satu bila netizen komen, cerai je lah, pisah je lah, Samsul tu tak guna. Cerai je lah, Siti Sarah tu tak guna. Awak sebenarnya netizen ni berada di pihak mana? Di pihak iblis yang berbangga kalau mereka bercerai? Atau di pihak Allah yang tak suka manusia bercerai? So jangan jadi lidah-lidah iblis. Hal rumah tangga orang, kenapa kita perlu sibuk nak komen? Lalu isteri saya jawab panjang. Dia kata Samsul tu begini dan begini, kalau begini dan begini, kalau isu nafkah begini dan begini, kalau isu dia melayan begini dan begini. Sekarang poin dia ialah, seorang suami, dia perlu buat apa sahaja yang perlu untuk tebus balik kesalahan dia, supaya Allah redha. Isteri perlu sedar, dia perlu buat usaha balik untuk satukan balik perkahwinan itu supaya Allah redha. Kalau kedua-duanya jauh daripada Allah,
Ya, mereka boleh dengan rela hati berpisah bila-bila. Tapi kalau keduanya kembali pada Tuhan, supaya kita bila keduanya kembali kepada Tuhan, nak buat apa yang Allah suka, jauhkan apa yang Allah tak suka. Allah tak suka bercerai. Mereka akan buat sesuatu untuk betulkan balik kehidupan kembali pada Tuhan dan takkan bercerai. Tak gitu. Gitu. Dia kena dua-dua, suami dan isteri, kembali pada Tuhan. Bukan satu pihak saja. Dua-dua. Jika tidak, kita antara orang-orang yang membanggakan iblis. Iblis tepuk tangan, syabas, engkau hebat. Yang tak ada suami nak suami, yang ada suami nak bercerai. Lepas tu lepas kes tu banyak pula artis-artis ni tidak kejap cerai, tidak kejap cerai. Iblis tepuk tangan. Itu. Dan menariknya, sebab kita kan dah moden. Lalu banyak je manusia zaman sekarang yang tak percaya ada sihir-sihir ni. Dia kata kita dah moden. Ni mana ada perkara-perkara supernatural gaib macam ni sihir-sihir ni, tak ada. Dan ini adalah pendapat Mu'tazilah. Mereka yang tergelincir, terkeluar dari landasan. Dan mungkin mereka sampai mengkafirkan orang yang setuju dengan pendapat adanya sihir. Namun ketahuilah bahawa sihir itu memang wujud. Dia boleh terjadi sebab yang mengizinkan Allah. Kerana itu Nabi SAW sendiri pernah terkena sihir. Dan ia boleh menjadi dalil bagi kita. Siapa saja boleh terkesan dengan sihir. Nabi sendiri pernah kena sihir. Baginda pernah disihir oleh seorang Yahudi. Dan baginda diberitahu oleh Allah tentangnya. Dan ramai yang terkejut dengan maklumat ini kerana mereka sangka yang sihir takluk, tak beri kesan pada Nabi. Ada juga yang hairan seolah-olah Allah tak beri perlindungan pada Nabi. Maka jawapan kita kata yang perkara ini tidak mustahil. Sebab Allah nak buktikan Nabi itu adalah manusia. Dan manusia terkesan. Seperti juga manusia yang lain. Manusia ini terkesan. Manusia ini boleh lapar. Manusia ini boleh dahaga. Manusia ini ada masa penat. Ada masa letih. Begitu juga manusia boleh terkesan dengan sihir. Itulah peraturannya. Sihir ni boleh memberi kesan pada manusia. Sebab tu Nabi kena. Allah nak bagi tahu tu. Nabi tu manusia. Dan manusia memang boleh terkesan dengan sihir. Kenapa Allah bagi kesan begitu? Supaya yang kena tu kembali pada Tuhan. Yang kena tu ingat Tuhan. Bukan salahkan orang. Kembali pada Tuhan. Hanya Allah saja yang boleh sembuhkan. Kalaupun Allah tidak sembuhkan dan kita mati dalam keadaan disihir, itu adalah big opportunity. Kan sengsaranya kita menghadapi sihir, sabarnya kita waktu ujian di sihir tu, itu adalah big opportunity. Supaya setiap kali kita rasa kesengsaraan itu, dosa-dosa kita yang kita sedar dan tak sedar, Allah gugurkan dan kita kembali pada Allah dalam keadaan suci dan bersih dari dosa. Yang perlu kita kesian ialah orang yang buat sihir tu.
orang yang kenakan sihir tu, bomoh-bomoh yang bertindak untuk buat benda tu. Untuk orang yang kena sampai dia mati, yang itu Allah nak gugurkan dosa dia. Allah nak prepare dia supaya kembali pada Allah dalam keadaan suci bersih. Dengan pahala sabar berganda, dengan pahala tabah berganda, dengan pahala redha berganda. Kan? Bukan Allah nak seksa manusia, tak? Allah tidak pernah nak seksa kita. Tapi Allah nak kita dapat limpahan-limpahan pahala yang tidak kita jangka-jangka. Suatu kadang dalam kita berdoa, tuan-tuan, perlu perhatikan apa yang kita ungkap. Nabi pernah nasihatkan kita. So ada sahabat yang berdoa, ya Allah kurniakanlah aku kesabaran. Kurniakanlah aku kesabaran. Lalu Nabi tegur dia, engkau sedang minta balak, musibah dan bencana dari Allah. Maka berdoalah, ya Allah berikanlah aku keampunan dan rahmat darimu. Nak berdoa pun ada teknik, taktik dia. Bukan ikut sedap hembus dia nak sebut. Sebab bila kita minta kesabaran, kan? Bila kita minta kesabaran, macam mana kita nak tahu orang tu bersabar atau tidak kalau dia tak diuji? Macam mana kita nak tahu dia tu bersabar atau tak kalau dia tak diuji? So kalau kita minta jadi orang yang sabar, kesabaran, Allah akan datangkan ujian. Musibah. Balak. Menimpa dia, bertimpa-timpa. Sehingga terbukti dia menjadi orang yang sabar. Nak macam tu? Tak nak. Kita belum tentu boleh hadapi dia. Sebab tu Nabi kata, doalah minta keampunan dan rahmat. Moga Allah ampunkan dosa kita. Kadang kita tersalah minta. Kadang kita tak tahu apa yang kita minta. Begitu. Wow. So, sihir memang ada dan diamalkan sampai ke hari ini. Ada cara untuk melawan sihir. Kerana sihir terjadi dengan menyeru selain dari Allah. Maka untuk lawan sihir adalah dengan hanya menyeru kepada Allah. Sebab tu, lawan sihir yang paling ampuh ialah tauhid, kembali kepada Allah. So kalau nak mengubat orang kena sihir, ajar tauhid pada dia. Kalau tak begitu, takkan selesai. Apa tauhid? Bergantung hanya pada Allah. Ini sebab kalaupun kita kena sihir dan kita pergi cari bomoh itu dan bomoh ini, ustaz itu dan ustaz ini untuk ruqyah. Ya, dia selamat dari sihir. Tapi kalau dia tak faham tauhid, masalah itu akan kembali. Dan dia tak faham tauhid, sihir itu akan kembali. Orang yang buat sihir ni dia meniru selain dari Allah. Kita kena meniru Allah. Fahami tauhid. Percaya yakin pada Allah. Sentiasa ungkapkan tasbih, membesarkan Allah. Bukankah surah ini? Kan ini surah apa ni? Surah Mujadilah. Surah apa ni tadi? Surah Baqarah. Al-Baqarah, Ustaz. Bukankah sebelum ini kisah-kisah tentang Yahudi yang lari tak nak syaku, yang lari tak nak dengan kembali pada Tuhan. Tertukar dah aku. So, pesakit itu perlu difahamkan dulu tentang Allah. Dan banyak tuan-puan, banyak. Ada orang Islam yang amalkan sihir, ada. Kalau bukan Islam tu kita boleh terima. Tapi ini orang Islam sendiri buat. Atau diupah orang lain buat untuk mereka.
Kan? Disantau ni lah orang tu, diganggu fikiran sampai boleh jadi gila. Kan? Si A meminang si B tak terima. C meminang B terima, A santau C. Diganggu fikiran sampai boleh jadi gila, diganggu sampai jatuh sakit, macam-macam. Macam-macam. Nak kekal berkuasa, nak dapat itu, nak dapat ini, nak dapat jawatan tu, pakai sihir. Dan kemudian Allah kata apa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tiada satu pun sihir boleh beri mudarat kecuali dengan izin Allah. Kita jangan sangka sihir itu ada kuasa. Atau jangan kita sangka ada kuasa pada ilmu tu. Semuanya tertakluk kepada izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, sihir itu tidak akan terjadi. Sama juga macam racun. Sama juga macam api. Api itu membakar. Tapi dengan keizinan Allah, Nabi Ibrahim selamat dari api. Kan macam racun, racun tidak akan membunuh manusia tanpa izin Allah. Tapi selalunya Allah izinkan. Selalunya Allah benarkan. Api takkan boleh membakar manusia, tapi selalunya Allah benarkan. Sihir takkan boleh bawa mudarat pada kita. Tapi lazimnya Allah benarkan. Kenapa? Ujian buat yang kena. Ujian buat yang mengenakan, ujian buat yang kena. Yang memberi sihir, dia diuji, kau bertaubat tak? Yang kena sihir, dia diuji, engkau kembali tak pada Allah? Kan semuanya ujian. Sihir tu sendiri tak ada kuasa. Sabar ke tak? Engkau reda tak? Itu. Bukan selama ni doamu minta kesabaran, lalu disihir dan kamu tak sabar. What? Tapi yang pasti sihir itu terjadi kalau Allah izinkan. Dan Allah izinkan dia berlaku dan Nabi kena sihir. Allah izinkan. So itu perlu kembali pada Allah. Semuanya atas keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan macam kita makan. Adakah kita kenyang tu kerana kita makan? Tidak. Tapi lazimnya kerana asbab kita makan, maka kita kenyang. Itu hukum dia tu. Ada dia orang makan-makan, tak kenyang-kenyang. Allah yang bagi kenyang. Ada orang yang memadai, dia makan sedikit, datanglah rasa kenyang tu. Ada orang yang makan 2 pinggan dah. Masih berselera. Masih belum sendawa katanya. Ada je. Satu orang-orang yang berazam, dah 15 tahun berazam nak jadi kurus. Kan? 15 tahun dah Ustaz, saya azam nak jadi kurus. Tahun lepas pun azam juga nak jadi kurus. Tak juga kurus. Tahun sebelum tu pun azam yang sama. 15 tahun azam ni tertangguh. Puncanya apa? Makan. Taklah Ustaz, saya makan banyak lah Ustaz. Tak kenyang-kenyang. Tahu cara rempeyek ni? Punya banyak makan, tak kenyang-kenyang. Maka, kita kena lihat balik doa yang kita minta. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami ini. Sepatutnya rezeki yang berkat, sedikit kita ambil, manfaatnya banyak. So doalah, ya Allah, biar aku makan sedikit, rasa kenyangnya terasa. Ya Allah, aku tahu aku punya obesity ni, aku punya BMI
BMI aku tak adil ya Allah. Aku tidak berlaku adil pada tubuh badan aku. Aku punya BMI tidak berada pada tahap sepatutnya. Aku zalim terhadap diri aku. Kalau aku bertaubat padamu, aku tak nak menzalimi. Aku tak nak lebih daripada ukuran sepatutnya untuk tubuh badan aku. Maka izinkanlah kalau aku makan, biar sedikit tapi kenyangnya berpanjangan. Kan? Ini sebab selalunya kita nak kurus ni, kita bergantung dengan apa untuk kurus? Kita tidak bergantung pada Tuhan. Kita bergantung pada cara kita makan. Kita bergantung pada, aku kena exercise macam ni untuk jadi aku kurus. Aku kena buat ini. Kita tak pun bergantung pada Tuhan. Tidak mendahulukan Tuhan pun untuk kurus. Sebab tu 15 tahun dah. Azam nak kurus, tak kurus-kurus. Malah soalan yang lebih utama, kenapa nak kurus? Sebab nak cantik. Kan? Kenapa nak kurus? Sebab boleh pakai baju-baju yang lama. Ada banyak alasan untuk jadi kurus. Tapi ada tak alasan untuk meningkatkan iman? Ya Allah, bila aku kurus, maka tak kala aku ibadah, aku bolehlah duduk berlama-lama. Aku tidaklah sakit kaki waktu berjalan. Aku berazam, dengan aku kurus, aku nak beribadah. Kurus yang sihat. Tidaklah dapat penyakit yang boleh menyusahkan orang lain pula. Perlulah clear apa yang kita minta, kan? Barulah bila kita minta dan Allah makbulkan, dia menjadi lebih bermakna. Bukan sekadar, orang lain nak kurus, aku pun nak kurus. Seolah-olah kita tidak redha dengan keadaan tubuh badan kita sekarang. Seolah-olah bila kita tak kurus-kurus, kita mengeluh pada Allah, menetapkan kita gemuk. Kita tak suka Allah beri kita gemuk. Begitu ke? Bab kurus pula. Ini tadi harut-marut lah. Macam mana boleh sampai ke situ? Illa biiznillah. Melainkan dengan izin Allah. So next, kita akan sambung. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah kuliah duha kita hari ini berjalan lancar dengan tadabbur surah Al-Baqarah yang memberikan banyak ilmu pengetahuan pada kami. Selama ini memang kami pun menyebut harut marut ni Ustaz, rupanya memang ada dalam Al-Quran. Ingatkan orang zaman dulu je sebut-sebut. Malaikat tu diturunkan untuk mengajar sihir bagi membezakan yang mana mukjizat dan yang mana sihir. Terima kasih Ustaz. Sihir ini memang merosakkan. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dilindungi Allah daripada penyakit ini. Tertangguh pengajian kita pada pagi ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih Gemah Nur Iman. Saya mewakili Gemah Nur Iman mohon ampun dan maaf anda ada kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang lebih bermakna. Kehidupan yang mempunyai hala tuju. Dan hala tuju kami ialah Quran, Ya Allah.
Jadikanlah Quran ini sebagai peneman kami tatkala kami sunyi, jadi peneman kami ketika kami gembira, menjadi peneman kami ketika kami sedih, menjadi peneman kami di dunia, menjadi kami sentiasa berjaga malam untuk membaca Quran, dan menjadi peneman kami di dalam kubur kelak. Ya Allah, wahai Tuhan kami, permintaan kami adalah agar kami sentiasa teruja dan terpelihara ketika membaca Al-Quran, dan agar kami dapat memahami Quran sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ya Allah, wahai Tuhan kami, mohon kami ketika Ramadan telah berlalu, agar kami sentiasa committed dan istiqamah di atas jalan agama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.